Yaakob. Silakan. Terima kasih. Kadar pematuhan Perintah Kawalan Pergerakan di negeri ini mencapai 97%. Bagaimanapun, masih terdapat sesetengah masyarakat yang masih ingkar mengenainya apabila setakat semalam 82 individu telah ditahan. Menurut Ketua Polis Perlis, Datuk Surina Saad, daerah Kangar mencatat kes tangkapan tertinggi iaitu 45 orang, diikuti Arau 23 orang dan Padang Besar 14 orang. Mereka yang ditahan pula berusia di antara 18 hingga 46 tahun. 74 daripadanya adalah penduduk tempatan dan 8 lagi warga negara Indonesia, Myanmar dan Thailand. Antara kesalahan itu seperti berkeliaran tanpa alasan munasabah, individu yang menjalankan operasi perniagaan tidak mengikut had waktu ditetapkan serta positif dadah ketika sekatan jalan raya. Kesalahan adalah di bawah Seksyen 186 Kanun Kesiksaan dan Peraturan 71 Peraturan Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit. Untuk fasa kedua PKP yang bermula pada 1 April hingga 14 April, pihak polis akan terus menasihati dan memberi penerangan mengenai Perintah Kawalan Pergerakan, tetapi sekiranya masih berdegil, pihak polis akan terus mengambil tindakan yang lebih tegas dengan membuat lebih tangkapan. Datuk Surina ditemui di Ibu Pejabat Polis Kontijen Negeri di Kangar. 28 orang yang ditahan telah dituduh di mahkamah, manakala bakinya masih ditahan reman. Tempoh Perintah Kawalan Pergerakan turut dimanfaatkan oleh pensyarah kanan di Universiti Teknologi Mara UiTM Perlis bersama seorang pelajarnya. Ini kerana mereka menghasilkan pengadaan muka bagi kegunaan petugas barisan hadapan Hospital Tuanku Fauziah HTF Kangar. Pensyarah kanan Abdul Hafiz Mohamad berkata beliau dan pelajarnya menghasilkan 50 pengadang muka dengan kos sekitar RM2 setiap set. Usaha itu adalah sebagai salah satu sumbangan dan sokongan kepada petugas dalam menjalankan tanggungjawab membendung COVID-19. Yang ini juga usaha kami ini juga sebagai salah satu bukti keprihatinan kami dalam membantu negara, dan benda sebagai salah satu khidmat komuniti lah daripada kami, pihak-pihak warga akademik, warga pelajar untuk kepada negara kita. Sebab saya percaya negara kita ataupun kerajaan kita telah bantu rakyat dalam pelbagai cara. Jadi saya rasa inilah masanya kita sebagai rakyat untuk melihat ataupun untuk membantu apa yang kita mampu kepada negara. Beliau ditemui pada sesi penyerahan 50 set pengadang muka kepada pengarah HTF Dr. Osman Warijo di Kangar. Usaha murni itu secara tidak langsung dapat memberi pendedahan kepada pelajar dan masyarakat tentang hikmat komuniti dan sumbangan yang boleh dilakukan untuk negara pada waktu kritikal sebegini. Sementara itu, dalam tempoh PKP juga, golongan peniaga dan penjaja kecil lah antara yang paling terjejas. Justru, bagi memastikan aliran pendapatan terus dijana, mereka perlu menggunakan pelbagai pendekatan untuk mencari sumber rezeki. Bagi Siti Syakira Ibrahim, beliau berniaga dari rumah dengan mengambil tempahan menggunakan aplikasi WhatsApp berbanding sebelum ini di lokasi jualan yang agak jauh. Pelanggan tidak lagi perlu menunggu lama atau berkumpul kerana pesanan telah tersedia. Langkah berkenaan lebih berkesan kerana menjual berdasarkan tempahan sahaja. Tapi efek pada kita berniaga kat di taman ni, walaupun dia tak berapa banyak sangat kita dapat pendapatan, tapi kurang risiko tu yang kita nak tu. Orang kata kita tak nak macam berlaku, orang kata ramai-ramai berkumpulan macam tu, kita tak tahu orang tu macam-macam jenis orang kan. Jadi bila kita berniaga kat rumah ni, kita dah tahu dah kawasan taman kita tak ramai yang orang akan berkumpul, dia akan datang macam drive-thru dah. Seorang lagi peniaga nasi lemak, Fatimah Abdullah, mengakui pendapatan sedikit terjejas kerana jadual perniagaan berdasarkan arahan PKP. Namun tetap bersyukur kerana masih lagi boleh mencari rezeki dalam tempoh PKP. Susahlah sikit, tapi taklah teruk. Sebab boleh berniaga juga. Tak mana susah? Susah pak nak pergi beli barang tu lah. Nak beli barang, kadang ada barang yang kita nak kena beli malam, tak boleh keluar. Susah kan tu je lah.
Ibu tunggal ini memilih untuk berniaga seperti biasa di gerai yang telah didirikan lebih 10 tahun lalu. Katanya inisiatif pakej prihatin oleh kerajaan juga banyak membantu kelangsungan hidup. Laporan tadi mengakhiri lintas langsung berita wilayah dari Perlis. Terima kasih kerana anda terus berada di rumah. Kami bekerja untuk sampaikan maklumat kepada anda. Assalamualaikum dan salam sejahtera.